Assalamualaikum, anda sedang mendengarkan kisah seram di channel Seram Santai. Dan kepada anda yang mungkin baru saja pertama kali mendengarkan kisah seram di channel Seram Santai, pastikan anda menekan butang subscribe agar anda tidak terlepas untuk mendengarkan kisah-kisah seram yang bakal diupload daripada masa ke semasa dan juga sebagai tanda sokongan anda terhadap channel Seram Santai. Jika anda telah berbuat demikian, Syafa mengucapkan terima kasih. Semoga jasa baik anda dibalas oleh Allah. Okey, untuk kali ini Syafa akan kongsikan kepada anda tentang kisah rumah sewa berhantu dan juga berpuaka. Dan sebelum itu, seperti biasa, sebagai pembuka tirai, sebelum Syafa menceritakan kepada anda kisah-kisah seram rumah sewa, Syafa akan kongsikan kepada anda tentang hantu penanggal, di mana ramai yang menganggap hantu penanggal ini adalah hantu sebab ia dipanggil ataupun ia digelar hantu penanggal. Sebenarnya dia seperti orang minyak juga yang dikategorikan sebagai hantu. Orang minyak dan hantu penanggal ini adalah ilmu yang mana pada siangnya mereka adalah manusia biasa dan pada sebelah malam mereka ini telah bertukar menjadi ngeri, yang bagi kita masyarakat orang Melayu ni menganggap mereka ni adalah hantu. Kalau orang minyak ni dia menuntut ilmu, manakala hantu penanggal ini pula ilmu yang boleh dituntut dan juga ilmu yang diturunkan. Kebanyakannya adalah ilmu yang diturunkan daripada satu generasi ke satu generasi. Ada juga yang menyatakan bahawa ilmu penanggal ini untuk mengekalkan kecantikan, dan bukan sahaja wanita yang mengamalkan ataupun yang menerima ilmu ini, tetapi lelaki juga ada. Dan kebanyakan kisah-kisah seram tentang hantu penanggal ini kebanyakannya di negeri Sabah atau di negeri Sabah, hantu penanggal ini dikenali sebagai hantu balan-balan. Kalau di sebelah utara ni dia dikenali sebagai, di sebelah Kedah ni dikenali sebagai hantu Tanggalong. Dan di sebelah Indonesia ada juga di hantu Kunyang, dan ada di setengah daerah tu ada panggil hantu Palasik. Palasik ni siapa tak pasti di daerah mana. Tapi kalau di Thailand pun ada juga macam hantu penanggal ni, maksudnya dia punya panggilan tu kerasu. Syafa pun tak pasti, tapi kalau kata mereka yang di Thailand ni pernah nampak penanggal ini, kepala tanpa badan dan juga yang terbang hanya menggunakan dengan isi perut terjuntai ini, hanyalah mereka akan nampak satu cahaya merah. Cahaya merah tu dikatakan adalah jantung hantu penanggal tersebut. Untuk kisah yang pertama, kisah ini adalah salah satu yang diceritakan di Twitter, tapi di Twitter di Indonesia, yang mana ada salah seorang followers daripada Indonesia menyarankan Syafa, mensyurkan Syafa untuk menceritakan kisah ini kepada anda, kerana dia cakap dekat sana benda ni ataupun kisah ini popular, kisah seorang lelaki yang telah menyewa sebuah rumah yang dikenali sebagai Yayat. Yayat ni telah menyewa sebuah rumah yang berhampiran dengan pejabat dia. Jadi rumah ni mempunyai 7 bilik, tapi Yayat ni dia tinggal seorang saja. Satu hari tu dia mendengar kabar yang ada pekerja di pejabat dia ni mencari rumah sewa. Jadi dia ajaklah Niswan, kawan dia ni, untuk tinggal bersama dengan dia, sebab rumah dia ada 7 bilik kosong, termasuk dia guna maksudnya banyak lagi lah kan bilik kosong. Dia ajak Niswan ni tinggal. Jadi pertama kali dia bawa Niswan ni, dia bagi tahu kat tuan rumah untuk nak jumpa Niswan ni lah. Niswan ni nak jumpa tuan rumah, nak bayar duit sewa. Jadi masa Niswan ni sampai, Niswan ni dah rasa macam ada sesuatu yang tak kena dengan rumah sewa yang dia nak duduki dengan Yayat ni. Jadi pada pandangan Niswan, dia menganggap itu hanyalah perasaan dia saja. Mungkin tempat baru dia tak biasa. Dia buat macam dia abaikan perasaan tersebut. Okey, jadi keesokan hari pada minggu pertama tu, Niswan ni dia tinggal tak ada masalah apa, sehinggalah satu hari dia tidur. Bila dia tidur,
balik kerja terus dia tidur. Lebih kurang dalam pukul 7 macam tu, dia rasa kaki dia dipegang oleh Yayat. Jadi dia pun bangun sebab dia rasa macam digerakkan lah oleh Niswan sebab waktu maghrib untuk menunaikan solat waktu maghrib. Dia pergi beli air, cuci muka, ambil air semayang. Bila dia keluar, dia tengok pintu rumah dia terkunci daripada dalam. Maksudnya Yayat ni tak balik lagi lah. Jadi dia macam okey, tak apa. Mungkin dia cakap perasaan dia. Okey. Kemudian kisah terusnya, kejadian seram yang dialami oleh Yayat pula. Masa tu Yayat tengah tidur. Dia lihat ada satu makhluk hitam yang sangat tinggi berdiri di penjuru bilik tidur dia. Dan selain daripada itu, Yayat juga mengalami kejadian yang mana dia telah melihat ada satu kelibat lelaki berjubah putih berdiri berhadapan ataupun berdiri berhampiran dengan lukisan dia. Jadi dia mulalah rasa ada sesuatu yang tak kena dengan rumah dia. Jadi dia ceritakan kepada kawan dia, kawan pejabat dia yang lain, Yayat ni. Lepas Yayat cerita, kawan rakan sepejabat dia ni memberitahu bahawa dulu ada sepasang suami isteri, yang mana isteri dia pernah tinggal di rumah Yayat tinggal dengan Niswan ni. Jadi dia cakap boleh tak berjumpa, dia nak jumpa dengan pasangan wanita, pasangan suami isteri tu. Dan menurut rakan sepejabat dia, suami isteri ni pun mengalami gangguan yang hampir sama macam Yayat dan juga Niswan alami. Jadi dia berjumpa dengan pasangan ni. Bila dia jumpa dengan pasangan ni, dia pun memberitahulah apa yang dialami oleh dia. Niswan, Yayat ni dia bagi tahu. Dan menurut suami kepada bekas pekerja syarikat dia ni, yang mana pada satu hari tu, waktu tengah hari, dia nampak isteri dia pergi masuk bilik air ambil air semayang. Tapi pada hakikatnya pada waktu tu tak masuk lagi waktu Zuhur kan, lambat lagi. Jadi dia pun tak tahulah, dia nak tegur macam dia cakap menjadi pergaduhan. Jadi pun sepanjang mereka tinggal dekat rumah tersebut sepasang suami isteri ni, mereka akan bergaduh walaupun hal yang kecil. Kita kena ingat jika rumah kita, tak kira lah rumah sewa ataupun apa, kalau jika di dalam rumah kita ni mengalami gangguan, hal yang kecil antara tanda-tanda yang kita boleh kesan ialah sebelum ni tak ada pun benda-benda kecil, hal-hal kecil dalam rumah tu kita tak cepat marah. Tapi kalau katakan tiba-tiba hal kecil je boleh menjadi besar dan dia jadi satu pergaduhan dialami oleh yang dialami oleh suami isteri ni. Kemudian dia pun terkejut lah. Dia cakap kemudian lebih kurang waktu Zuhur, nak pergi masuk hampir waktu Zuhur, dia nampak lagi sekali, dia nampak isteri dia masuk ambil wuduk. Dia cakap lah ke isteri dia, bukan tadi awak dah ambil wuduk ke? Dia cakap tadi bukan awak dah solat ke? Sebab tadi suami dia dah nampak si isteri dah solat. Jadi dia cakap tak ada lah. Dia cakap ini baru je nak pergi solat. Jadi selepas itu Niswan dan juga Yayat ni membuat keputusan untuk keluar, berpindah mencari rumah lain atas faktor keselamatan. Dan Syafa juga nak kongsikan kepada anda untuk kisah yang kedua ini tentang rumah sewa biru. Yang mana rumah sewa biru ni antara kisah seram rumah sewa yang popular di Malaysia. Mungkin ada yang pernah dengar, siapa pun pernah cerita kisah rumah sewa biru ni dalam salah satu episod. Mungkin ada yang tak pernah dengar lagi dan dah memandangkan episod kali ini tentang rumah sewa berhantu. Dan siapa akan ceritakan kembali tentang kisah rumah sewa biru, yang mana Mira ini dia mencari rumah sewa kerana sebab rumah dia ni, rumah keluarga dia ni nak di renovation ataupun diubah suai. Jadi dia dia nampak satu rumah. Dia nampak satu rumah ni, dia pun sewa. Okay, bila dia bagi tahu ke ayah dia kata okeylah kita sewa rumah ni pun sementara je, sebab sementara nak tunggu rumah kita siap diubah suai.
Dan orang yang paling gembira ialah jiran sebelah rumah yang bakal diduduki oleh keluarga Mira ni lah. Kerana dah lama rumah tersebut, rumah yang Mira nak sewa ni, rumah sewa biru ni dah lama kosong. Jadi mereka pun masuk, keluarga Mira ni berpindah masuk ke dalam rumah sewa tersebut. Dan ketika itu Mira berada di tingkatan 3 dan Mira sedang belajar satu malam. Dia sedang belajar dalam bilik. Kemudian tengah belajar dalam bilik, dia nampak ayah dia berdiri melalui cermin meja solek. Dia nampak ayah dia berdiri memerhati ke arah dia. Dia rasa macam takut dah juga kan. Dia cakap, macam mana ayah dia masuk padahal pintu bilik tak terbuka pun. Jadi dia pun dia pun naik atas katil, tutup muka dia dengan bantal. Lebih kurang pukul 2 pagi macam tu, dia macam rasa nak pergi buang air. Jadi abang dia keluar bilik. Bila dia keluar bilik, dia tengok ayah dia. Tengah tengok TV. Tapi ayah dia tengok TV macam dalam keadaan mata yang tak berkedip. Tak bergelip pun mata. Pada masa yang sama, ibu dia keluar daripada bilik. Lepas tu dia cakap lah kat ibu dia, ibu tengoklah ayah, kenapa ayah tengok TV kan? Ayah tak tengok TV, ayah tutup lah. Jadi dia cakap, lepas tu ibu dia cakap lah, ayah kau dah lama dah berdengkur kat dalam bilik. Dia mula lagi macam terus dia macam lagi menambahkan lah rasa takut dia ni. Jadi keesokan harinya tu dia pun orang cakap di tengah keluarga Mira ni menjalankan perniagaan. Jadi perniagaan makanan. Jadi petang tu bukan petang lah, pagi, lebih kurang pada waktu pagi, dia tolong mak dia menyiang ataupun orang cakap bukan menyiang lah, mengupas bahan-bahan, mengupas bawang apa semua, sebab mereka nak masak, nak berniaga. Jadi tiba-tiba dia nampak adik dia lari. Bila dia nampak adik dia lari ni, dia rasa macam dia marah lah kan. Dia cakap, apa ni lari? Sebab dia betul-betul rasa berangin depan dia kan. Dia lari, lepas tu mak dia tanya lah, ibu dia tanya, Mira merasa apa? Marah adik ni lari sampai berangin depan, berangin kan, berangin lalu secara orang cakap berlari depan dia. Lepas tu mak dia cakap lah, adik kau tak ada, adik kau pergi latihan rumah sukan. Dah sudah apa pula kan. Jadi satu hari tu satu family Mira ni terpaksa pergi balik ke Pahang selama lebih kurang seminggu. Sebab ada orang cakap ada hal kecemasan. Sepanjang seminggu family Mira ni, keluarga Mira ni tak ada di rumah. Rupa-rupanya jiran sebelah rumah Mira ni, Makcik Ani tadi ni, mengalami ataupun dia rasa keluarga Mira ni ada. Keluarga Mira ni ada. Jadi pada petang tu, satu petang tu keluarga Mira dah selesai urusan di Pahang, balik. Apabila balik, pada masa yang sama, jiran dia ni, Makcik Ani ni nak bagi makanan lah kan. Nak bagi orang cakap, biasalah kan, hidup berjiran ni, dia nak berkongsikan makanan yang dimasak dia ni. Dia panggil lah. Dia cakap, kenapa semalam biarkan adik duduk dekat luar? Bising, adik buat salah apa sampai malam duduk kat luar? Lepas tu mak si Mira ni pun terkejut dah. Bila masa pula kami ni balik Pahang seminggu dan sebelah tengah malam tak sempat nak beritahu Makcik Ani. Jadi dia pun rasa lah, ya Allah, macam nak terlepas Makcik Ani macam nak terlepas makanan yang dipegang dia ni. Sebab dia cakap sepanjang seminggu keluarga Mira tak ada di rumah, macam Syafa katakan tadi, dia rasa mereka ni ada, Makcik Ani ni mendengar suara mereka seperti mereka ada dekat rumah. Jadi bapa dia ni, keluarga Mira ni ambil inisiatif untuk adakan sedikit kenduri, bacaan Yasin, dan alhamdulillah dah sepanjang mereka duduk tu gangguan pun dah berkurangan. Dan sebelum ni ada juga orang duduk kat rumah tu, dia macam mengalami gangguan yang sama juga. Seperti mestilah mengalami gangguan lah orang cakap dekat rumah sewa biru ni. Okey, untuk kisah yang seterusnya. Dan
Untuk kisah seterusnya ni adalah kisah rumah sewa, yang mana kisah ni berlaku pada tahun 2008. Kalau kata antara kisah rumah sewa ni, antara rumah sewa yang paling kisah rumah sewa yang paling popular, yang dikenali sebagai kisah rumah sewa Kuala Kedah. Okey, yang mana sepasang suami satu keluarga, pengawal keselamatan, di mana kisah ni diceritakan oleh seorang, mungkin Syafa rasa seorang perawat yang bekerja di sebuah pejabat, dan yang mengalami kisah ini atau mengalami gangguan di rumah sewa ni ialah pekerja ataupun pengawal keselamatan di situ. Okey, pasangan ni, keluarga ni, pengawal ni, dia duduk dekat rumah sewa, dan mereka ni, keluarga pengawal ni mengalami gangguan, yang mana bila hari pertama mereka duduk, mereka menginap di rumah tersebut, mereka ni mengalami gangguan seperti pintu yang diketuk, suara seperti orang berjalan, dan juga barang di dalam rumah yang sering berubah tempat. Jadi setiap kali pengawal keselamatan ni nak bershift atau nak bertukar di sebelah malam, bertukar, bukan shift lah, maksudnya shift malam, dia menghantar anak dan juga isteri dia ni ke rumah mak mentua dia yang berhampiran, sebab takut keselamatan takut keselamatan mereka ni terganggu, keselamatan mereka ni terancam. Jadi dia pun menceritakan kepada pencerita ini, perawat ini, jadi dia memberitahu, perawat ni cakap lah, pernah tak tanya orang-orang terdekat, orang penduduk setempat tentang rumah tersebut. Jadi ramai yang tak tahu. Ada juga yang menyatakan sebelum taman tu dibina, ada hutan dan ada satu pokok yang berhampiran dengan rumah dia ni. Dekat je dekat depan dia tu selalu menjadi tempat pemujaan daripada mereka-mereka yang mengamalkan ilmu ataupun memuja mereka-mereka yang mengamalkan ilmu. Dan antara kejadian yang paling teruk dialami oleh pengawal keselamatan ni ialah apabila ibu mentua dia yang datang untuk menemani isteri dan juga anak dia ni telah dicekik oleh lembaga tersebut, sehinggalah dia tak boleh nak bercakap, dan muncullah ketika itu ibu mentua kepada pengawal ni telah membaca ayat suci Al-Quran ataupun iaitu ayatul kursi di dalam hati, dan rasa cekikan itu pun hilang. Jadi itu lebih menyebabkan pengawal keselamatan ni terasa seperti terancam, keselamatan mereka terancam dengan gangguan tersebut. Jadi dia beritahu dia sanggup tunggu agak lewat sikit pulang, tunggu kepada si pencerita ini untuk berjumpa dengan pencerita ini. Pencerita ini telah menulis ayat Al-Quran secara bertulis di atas sekeping kertas. Jadi dia ditulis di atas beberapa keping kertas sebenarnya. Selepas daripada itu, pengawal ni ambil dan letakkan di dalam rumah dia lah, dekat di tempat-tempat bilik utama. Dan pada hari pertama tu dia macam ada bunyi bising-bising sikit lah masa mula-mula dilekatkan tu. Kemudian hampir seminggu selepas daripada itu, si pencerita ni pun tak sempat jumpa pengawal ni, sehinggalah satu hari tu, hari Sabtu, dia jumpa. Bila dia jumpa pengawal, ketika sebelum mula-mula dia jumpa pengawal ni, sebelum dia memberikan kertas yang bertulis tulisan tangan ayat Quran tu, dia nampak wajah kegusaran di wajah pengawal keselamatan ini. Tapi selepas dia bagi tu, bila dia jumpa hari Sabtu tu, dia nampak wajah pengawal ni ceria, macam gembira lah kan. Bila ditanya, dia kata dah tak ada gangguan. Dia rasa macam gembira, seronok dia cakap. Dah tak ada gangguan. Jadi dia pencerita ini masuk pejabat, ambil beberapa keping kertas lagi, tulis. Dan kali ini dia menulis tulisan tangan ayatul kursi. Dia cakap cuba dekatkan ayat yang diberikan tu, ayat yang ditulis tu di atas kertas tu di beberapa tempat lain. Kalau tadi kertas yang sebelum ni diberikan untuk dilekatkan di bilik utama, jadi yang lain kertas kali ni pengawal keselamatan ni kena lekatkan di kawasan bebas nak lekat kat mana pun dalam rumah tersebut. Keesokan harinya, pengawal ni pencerita ni
berjumpa dengan pengawal ni nak tanya apa yang jadi. Rupa-rupanya pengawal bila dia tengok dalam pondok pengawal ni bukan saja suka seorangan, dibawa anak juga isteri dia. Sebab gangguan tu berlaku dengan lebih teruk. Jadi dia macam kesian lah kan. Perawat ni macam merasa macam kesian. Menyebabkan dia pun mengambil keputusan untuk bantu pengawal keselamatan ni dengan pergi ke rumah pengawal keselamatan ni lah. Dia bila pergi, Alhamdulillah dia cakap gangguan tu dapat ditasi dan mereka dapat pengawal keselamatan ni dapat terus tinggal di situ. Menurut kisah orang setempat ni, dia ada juga mereka yang sewa di rumah tersebut yang paling lama tak pernah tahan lama, satu malam pun orang cakap dia cabut lari dah sebab tak tahan dengan gangguan yang diterima oleh mereka. Okey. Untuk kisah yang terakhir. Untuk kisah yang terakhir ni berkaitan dengan rumah sewa, tapi kejadian dia tak berlaku di dalam rumah sewa, tetapi berlaku di kerana dialami selepas penyewa ni pergi mandi perigi lama yang berada di belakang rumah. Okey, kisah dia seorang wanita. Seorang wanita bernama Latifah telah bertukar cawangan, ditukarkan dari utara ke pantai timur, dan dia telah mendapat satu rumah sewa lah. Rumah sewa tu kecil tapi selesa lah untuk dia sebab dia nak tinggal seorang je. Latifah nak tinggal seorang. Jadi dia pun bila dia sampai kat rumah tersebut, dia nampak ada perigi lama. Jadi dia ni, Latifah ni berasal daripada orang kampung. Jadi dia macam dah terbiasa mandi dengan air perigi ni. Kita tahu kalau siapa yang pernah mandi air perigi ni, memang air perigi ni memang seronok. Tambah-tambah sekarang ni musim panas, kalau dapat mandi air perigi ni memang orang cakap seronok lah, sebab sejukkan badan dan kita akan rasa lebih segar. Jadi Latifah ni cakap, seronok lah, lepas ni dia boleh lah mandi air perigi kan. Dia sibuk sehinggalah sampai satu minggu tu, di hujung minggu tu pagi-pagi dia dah bangun dah. Bila dia bangun, perigi lama ni dia telah dia punya, orang cakap perigi ni dia telah ditutup dengan zinc, kemudian telah diletakkan batu. Maksudnya memang tak boleh dibuka lah, tapi dia nampak daripada jauh nampak usang. Jadi Latifah ni rasa macam bersemangat lah nak pergi membersihkan kawasan sekeliling perigi tersebut. Jadi dia pun pergi. Bila dia pergi, dia tebas. Masa dia tebas tu, orang-orang sekeliling dia ni tengok macam dia tengah buat kesalahan besar tau. Dia pun tak tahu je, dia tebang. Sampailah dia buka dia buka penutup dan alih batu yang berada di atas penutup perigi tersebut. Jadi dia masuk dalam rumah, dia ambil tuala, dia mandi. Okey. Dia mandi air perigi tu. Elok-elok mandi, dia masuk dalam rumah, dia baring je, terus secara automatik badan dia, kepala dia rasa berat yang amat sangat. Tersangat berat kepala dia. Menyebabkan pintu dan tingkap rumah dia pun dia tak tutup sebab dia tak mampu nak bangun sebab kepala dia sangat sakit, berat sangat. Kepala dia rasa sangat sakit. Jadi lebih kurang selepas tu tengah malam, pada waktu tengah malam, masa dia tengah sakit ni, terbaring tersakit di atas katil seseorang ni, dia mendengar, Latifah ni, dia mendengar suara orang merintih, meminta tolong daripada arah perigi tersebut. Jadi dalam fikiran Latifah ni mula fikirlah, takkan ada orang jatuh. Kalau ada orang jatuh, mesti dia akan dengar bunyi kocakan air. Dan bunyi suara merintih meminta tolong tu berlarutan dikatakan sepanjang malam ni, sehinggalah laungan azan subuh barulah suara merintih dan meminta tolong tu hilang, tak dengar, senyap. Jadi kebetulan tuan rumah dia, isteri tuan rumah dia, Mak Utih datang bagi salam. Tengok Latifah ni tengah baring dalam bilik. Dia macam terkejut lah, ya Allah, Latifah ni dia kenapa kan. Jadi Latifah ni pun bagi tahu. Jadi sebab memandangkan Latifah ni keseorangan di situ, tak ada saudara mara kerana saudara mara jauh. Mak Utih dan Pak Utih ni yang menjaga Latifah sepanjang 2 hari Latifah dirawat di hospital.
Jadi Pak Utih ni pun ceritalah kenapa dia tutup perigi tersebut. Rupa-rupanya dulu 10 tahun tu, sebelum 10 tahun lepas, ada penyewa dia, seorang wanita yang telah terjatuh ke dalam perigi tersebut, tetapi tidak disedari oleh sesiapa. Sesiapa pun tak sedar. Dan mayat dia ditemui oleh orang orang ramai ataupun jiran-jiran terdekat ni, selepas mayat dia dah kembung. Jadi selepas daripada itu, Pak Utih ni mengambil keputusan untuk menutup perigi tu, tidak untuk tutup perigi tu, biar tak boleh, biar jangan gunakanlah perigi tersebut. Jadi selepas daripada kejadian ni, sekali lagi Pak Utih ni Pak Utih ni tutup lah. Kali ni Pak Utih ni tutup betul-betul rapat lah. Betul-betul punya tutup lah. Sebab memang tak boleh buka lah. Maksudnya dia tutup tu jangan biar tak boleh buka lah permukaan ataupun perigi tersebut. Dan air perigi tersebut ni, semasa Latifah tengok sebelum dia terkena badi daripada perigi tersebut ni, dia cakap walaupun perigi tersebut usang dan telah lama tidak digunakan, tetapi air perigi tersebut nampak jernih. Itu yang menyebabkan dia rasa macam dia nak mandi. Dan selepas daripada itu, Latifah ni dah tak berani lah nak pergi dekat dengan perigi tersebut. Dia pun rasa macam meremang je dengar bila Pak Utih cerita tentang kisah perigi tersebut. Okey, sebelum Syafa berakhir, Syafa nak kongsikan tentang kisah kita sebut tentang rumah sewa berhantu ni. Ada juga tiba-tiba Syafa teringat tentang rumah yang berhantu ni. Kalau kita dengar rumah berhantu di luar negara ni, kebanyakan mereka tidak ditinggalkan lah. Seperti rumah kita di Malaysia ni. Kalau kat Malaysia ni, kalau rumah berhantu je, memang tinggal macam tu je. Memang betul-betul nak bagi rumah tu berhantu, hantu tinggal dekat rumah tersebut. Tapi Syafa tak ingat rumah ni berada di London, tapi tak tahu di kawasan mana. Di mana rumah tersebut memang ada gambar rumah tersebut sangat kemas, sangat cantik. Yang mana rumah ini pemiliknya menyatakan bahawa dia lebih mengutamakan mereka-mereka yang meminati ataupun mereka-mereka yang terlibat dengan tim paranormal untuk menginap di rumah tersebut. Kerana apa yang daripada diceritakan oleh tuan rumah tersebut ialah setiap ada 4 ke 3 orang pembeli rumah yang beli rumah tersebut akan membunuh diri di dalam rumah tersebut. Di mana rumah tersebut telah dijadikan sebagai rumah penginapan. Berani tak kalau kita nak pergi menginap dekat rumah yang dikatakan berhantu? Jadi setakat ini saja kisah seram bersama dengan Syafa dalam Seram Santai. Dan mungkin yang baru dengar, yang tak tahu kenapa Seram Santai tiba-tiba tukar nama. Masih orang yang sama tapi tiba-tiba channel ni tukar nama. Bolehlah merujuk di ruang community di YouTube. Dan Syafa nak pesan kepada semua yang kalau ada Instagram, jangan lupa untuk follow Instagram Seram Santai. Dan kalau ada Facebook, jangan lupa like page Seram Santai. Sebab kat situ Syafa akan kongsi video kat dua-dua media sosial tu. Syafa akan kongsi video dan juga cerita-cerita seram. Dan terima kasih kepada anda yang menyokong Syafa daripada channel ni nama lain sampailah nama lain. Terima kasih sangat-sangat. Syafa sangat terharu dengan sokongan anda kepada Syafa. Semoga Allah sentiasa melindungi anda. Tak kiralah sama ada anda mendengar anda mendengar dan anda menyokong Syafa. Semoga Allah melindungi anda daripada gangguan manusia, iblis, syaitan dan juga jin. Dan juga Allah melindungi anda daripada diinaya oleh orang lain seperti mana Syafa alami. InsyaAllah Syafa akan lupa apa yang Syafa alami. Syafa akan teruskan channel ni selagi Allah izinkan Syafa untuk ceritakan kisah-kisah seram kepada anda. Syafa akan teruskan dengan baik.
segala kekurangan. Dan Syafa ingat segala kekurangan Syafa akan baiki pada masa ke semasa. Dan sesungguhnya yang buruk tu datang daripada Syafa, insan yang kedai ni. Dan yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kita semua sentiasa dilindungi oleh Allah. Dan Syafa nak mengucapkan terima kasih. Dan kita akan berjumpa lagi dalam siri seram yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.